السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada tafsir surah Ghafir, yang mana sebelum ni kita berhenti pada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 muka surat 469 dalam mushaf. Jadi kita tengok ayat yang ke-19 tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang bermaksud dia mengetahui setiap pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ayat yang ke-19 ni disebut oleh para ulama sebagai takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi ni apa dia? Iaitu ancaman Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beritahu pada kita tentang bentuk-bentuk ancaman yang dia sediakan, maknanya seksaan yang dia sediakan kepada kita bila mana kita kembali di alam akhirat nanti. Jadi ayat yang ke-19 ni dia berkait dengan ayat-ayat sebelum tu. Sebab ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-21 nanti, dia ada bab lain. Jadi bab yang kita nak bahas pada malam ni, dia bermula daripada ayat yang ke-17. Dia punya, orang kata apa, tema yang sama. Ayat 17 Allah Ta'ala sebut, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Kalau kita tengok ayat tu, permulaan muka surat 469, Allah Ta'ala kata, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, setiap daripada kita ni, bila mana kita buat sesuatu dalam hidup, kitalah yang akan menanggung dosanya, dan juga kita juga yang akan dapat pahala daripada perbuatan tersebut. Ayat tu jelas, ayat yang ke-17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, iaitu hari kiamat, tujza kullu nafsin, kami akan beri balasan, kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, terhadap apa yang telah dia lakukan ataupun yang telah dia usahakan. Setiap pada kita, bila mana kita buat sesuatu, maka kitalah yang akan menanggung akibat. Sama ada perbuatan yang kita buat tu menghasilkan pahala, ataupun perbuatan yang kita buat tu mengakibatkan kita tu kena dosa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan menanggung seseorang tu beban orang lain ke atas dirinya sendiri. Maknanya bila mana satu orang buat dosa, tiba-tiba beban dosa tu kena pada orang lain, itu tak akan berlaku. Setiap orang yang melakukan dosa, maka dia, si pelaku itulah yang bertanggungjawab, yang kena, yang akan dipersoalkan, akan dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita tengok ada sedikit silap faham dalam kalangan masyarakat kita. Bila mana satu orang melakukan satu benda,
ataupun dia cuai melakukan satu benda, tiba-tiba dia tertakluk dosa yang dia cuai itu atas diri dia. Contoh, seorang ayah dia tak didik anak dia dengan baik, tiba-tiba anak dia membesar jadi orang yang jahat, dan setiap perbuatan jahat tu dia kena pada ayah tu. Okay. Ayah tu kena balasan dosa. Dosa dia ialah dengan sebab dia cuai, tak jaga. Okay. Tapi ia bukanlah dosa yang berterusan, dosa yang orang kata berdapat selalu. Okay. Sama juga dengan orang yang dah ajar anak dia dengan segala benda yang baik, tiba-tiba anak dia besar, jauh pada mata dia, dia buat benda jahat. Dia tak akan tanggung dah. Isteri ke, anak ke, bila mana kita dah tunaikan hak, dah beritahu yang ni betul. Contoh isteri kita, dia tak menutup aurat, jauh daripada pandangan kita. Okay. Adakah kita yang kena dosa? Kita tak kena dosa. Tapi dengan syarat kita beritahu dulu, kita ajar dulu benda yang betul. Okay. Kalau dia buat juga, kita tak kena dosa. Okay. Sama juga dengan kita, bila mana kita dah meninggal, anak kita atas dunia duk buat benda jahat, kita tak akan kena. Yang kita kena ialah kita cuaikan hak sepatutnya kita ajar. Jadi dia jahil, dia membesar dengan jahil, dia tak tahu benda tu. Itu kita kena. Okay. Cuma ini konsep yang kita kena tahu. La zulmal yaum, ayat yang ke-17 Allah Ta'ala kata tidak ada kezaliman pada hari ini. Maknanya tiap-tiap satu orang tu bila mana dia buat, dia tidak akan dibebankan dengan beban orang lain. Menunjukkan pada kita Tuhan itu maha adil. Tuhan tak akan letak beban perbuatan orang lain atas diri kita. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah Ta'ala itu sangat-sangat cepat bila mana membuat perhitungan. Ini juga nak tunjuk pada kita tentang kebesaran rahmat Allah Azza wa Jalla. Bila mana manusia ni dia melakukan sesuatu, dia nak selesai urusan tu lambat, tapi Tuhan yang menguruskan hari hisab tu cepat. Kita boleh bayang padang mahsyar, waktu berdiri padang mahsyar, nak siap satu-satu orang punya kes ni bukanlah cepat. Sebab setiap orang tu dia ada banyak benda yang dia buat dalam hidup dia. Tapi Tuhan kata sari'ul hisab, Allah Ta'ala tu cepat, dia tak akan jadi lama. Tapi tengok pada keadaan lah. Kadang-kadang orang yang banyak dosa, dia rasa hisab dia lama. Orang yang buat banyak kebaikan, dia rasa hisab dia sekejap. Itu hadis lain Nabi cerita tentang keadaan ataupun situasi, suasana bila mana berlakunya hisab di padang mahsyar tu. Okay. Cuma Tuhan ni dia tak akan lambat, ataupun kita guna istilah hari ni birokrasi. Dia tak akan ada benda yang remeh-temeh sehingga jadi lambat, sehingga ada satu pihak yang tersadai tak diuruskan urusan dia, tak ada. Dia beza dengan dunia. Dunia ni kita buat satu benda, tiba-tiba urusan kita tak dilayan. Itu biasa, sebab itu sifat dunia. Tapi sifat akhirat, semua urusan akhirat pasti akan diselesaikan dan dibereskan. Tidak ada urusan yang tertangguh sehingga kena buat perhimpunan padang mahsyar kali kedua, tak ada. Ramai manusia ni, maka Tuhan pun buat pengumuman, okey, kita akan bagi dua fasa. Fasa pertama masuk kubur balik. Tak ada. Dia mesti selesai hari tu. Hari tu akan dipanjangkan untuk selesai semua. Dan dia tidak ada istilah letih ke, pekerja tak cukup ke, benda tu tak ada. Dia beza. Ini Allah Ta'ala nak beritahu, innallaha sari'ul hisab. Tuhan itu sangat-sangat cepat bila mana dia melakukan perhitungan. Bukanlah cepat maknanya yang jahat, yang baik semua cepat selesai. Sesuai dengan orang yang buat amalan tu lah. Kalau dia lambat, dengan sebab dia tu banyak buat benda-benda yang tak betul. Tapi Tuhan itu tidak ada benda yang melengahkan, seperti mana yang dia duk sebut dalam kitab dia, seperti mana yang Nabi duk beritahu. Bila mana situasi, suasana tu dia tidak akan ada istilah dilengahkan, dilewatkan, tak ada. Okay. Kemudian ayat yang ke-18, saya sebut balik ni sebab nak bagi kita dapat nampak apa hubungan dengan ayat 19 tu. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ayat yang ke-18. Allah Ta'ala kata, dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat. Wa anzirhum. Diperintahkan kepada Nabi dan juga kepada semua orang yang bawa risalah agama, pendakwah, da'i semua sekali ni, kerja dia ialah dia beri peringatan. Anzirhum, beri peringatan apa dia? Yaumal azifah, iaitu hari yang makin dekat dan makin dekat, iaitu hari kehancuran. Al-azifah ni maksudnya hari yang merungsingkan, hari yang
Serabut kepala kita. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut yauman yaj'alul wildana shiba, hari yang menyebabkan budak kecil ni berubah dengan sebab runsing dan dahsyatnya hari itu. Sebab tu hari kiamat ni dia banyak nama. Dia ada Al-Qari'ah, dia ada Al-Waqi'ah, macam-macam nama hari kiamat ni. Nak tunjuk pada kita dahsyatnya hari itu. Dan Tuhan kata dahsyatnya hari itu, idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Yang mana hari itu degupan jantung kita terasa sampai ke leher kita. Idzil qulub, ketika mana degupan jantung, ladal hanajir, berada dekat di leher kamu. Kadhimin, dalam keadaan kamu menahan sedih dan runsing. Tuhan nak gambarkan hari itu dahsyat. Punya berdebar manusia takut gerun hari itu, yang biasa kita rasa degupan jantung ni di dada. Tapi dengan sebab degupan jantung tu terlalu kuat sehingga pegang leher pun dah rasa degupan jantung. Bahkan lebih dahsyat lagi, kepala pun terasa degupan jantung. Nak sebut pada kita hari itu dahsyat. Berdebar sebab apa? Kadhimin. Kadhimin ni nak terjemah sedih, dia tak berapa tepat. Kadhimin ni maksudnya menahan marah ataupun menahan perasaan yang tidak sabar. Perasaan yang tak sabar. Kadhimin ni kalau boleh terjemah, saya terjemah tak sabar. Kadhimin ni maksudnya nak kata marah tak kena juga dengan konteks ayat ni. Maknanya perasaan setiap kita pada waktu tu berdebar dengan sebab tak sabar nak bagi selesai hari itu cepat. Hari padang mahsyar ni bagi selesai cepat. Imam orang tu baik ataupun jahat, dia nak selesai hari itu cepat. Kalau orang tu yang menentang kewujudan hari kiamat, dia pun nak cepat selesai hari hisab ni. Walaupun dia tahu dia akan dihumban dalam neraka. Sebab apa? Tak tahan berdiri lama tu. Saja Tuhan lamakan. Sebab tu kalau tengok dalam hadis Nabi cerita, bila mana berdiri di padang mahsyar, tempoh untuk bermula perbicaraan tu lama. Tujuan dia apa? Nak bagi rasa tekanan bagi yang pernah lawan kewujudan hari kiamat ni. Bermati-matian hidup di dunia dulu tak percaya hari kiamat ni. Tak percaya perhimpunan padang mahsyar ni, tak pernah percaya. Keluar daripada kubur, rupanya ada. Bila mana dia bangkit, dia terkejut tengok pada hari itu pula Tuhan tayang api neraka menyala-nyala. Menyebabkan dia orang ni tak sabar. Dia orang tahu dah dia orang fail. Tapi dia orang ni ada rasa tak sabar. Nak bagi selesai. Tak apalah. Jahannam, celaka, tapi nak bagi selesai. Kan? Saya nak bagi contoh mudah, analogi mudah pada tuan-tuan. Pelajar sekolah, dia periksa, lebih kurang cincai je dia jawab, SPM ke apa. Sampai hari bagi keputusan result, dia pun tahu memang result dia Jahannam. Hari bagi result tu cikgu saja buat lambat. Himpun dulu ramai-ramai. Lepas tu tunggu pengetua pula lambat. Dia tahu dah dia memang 9E lah, confirm dah dia tahu. Dia pun tak jawab. Okay. Tapi dia nak hari tu bagi selesai. Cikgu tak payah baca nama, bagi terus. Tak payah tunggu pengetua, tak payah tunggu apa, bagi terus. Kita dah tahu dah kita ni muka-muka fail, nak selesai cepat. Itu keadaan. Saya nak bagi faham mudah. Adapun bagi orang yang duduk di padang mahsyar, dia dah tahu apa, dia dah siap sedia amal kebaikan, dia okey, dia duduk padang mahsyar. Dia dah tahu dia cemerlang. Lagi lama pun tak apa. Sebab duduk padang mahsyar tu pun dah ada kemuliaan bagi orang-orang yang baik ni. Sebab tu Quran sebut ada naungan-naungan khusus bagi golongan ni. Itu pun dah petunjuk kepada dia tu elok ataupun bertuahnya hidup dia. Dah jadi petunjuk awal pun. Okay. Nak tunjuk kepada kita suasana manusia. Kadhimin. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'i yuta'. Pada hari itu kata Allah Ta'ala, tidak ada bagi orang-orang zalim. Orang zalim pada ayat 18 ni ialah orang-orang yang kafir musyrik. Bukanlah zalim kuku besi seorang pemerintah tu. Itu salah satu daripada makna zalim. Tapi makna zalim sini ialah orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang mensyirikkan Allah. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu min hamim, daripada orang-orang ataupun kawan-kawan yang setia. Hamim ni maksudnya kawan rapat, tak ada. Tidak ada benda yang boleh menenangkan hati orang-orang yang kafir pada hari kiamat pada hari itu. Kalaupun dia jumpa kawan rapat yang dia pernah hidup di dunia, dia tak akan jadi nak bersembang hari itu, tak ada.
Contoh jumpa kawan sama-sama kafir. Di dunia dulu kafir. Duk tunggu hari kiamat, duk tunggu perbicaraan ni lama sangat. Dalam hati tu berdebar lah. Tiba-tiba tengok kawan, duduk bersila padang mahsyar. Sembang dulu. Tunggu, lambat sangat kita bersembang dulu. Okay, tak ada. Hari tu kalau jumpa pun kawan, dia tak akan nampak dah buah nak bersembang itu, tak ada. Nak bersembang kawan ni nak jadi Perdana Menteri bila, tak ada. Dah habis dah cerita tu. Cerita hari tu dah habis dah. Nak sebut pada kita hari tu, pedulilah hang. Dulu aku rapat kopi malam-malam sekali, tapi hari tu aku tak peduli. Mungkin dia nampak, dia perasan kawan dia. Okay. Quran nak beritahu pada kita, min hamim. Hamim ni maksudnya kawan yang sangat rapat. Maknanya apa-apa benda saja kita akan cari dia. Wala syafi'i yuta', dan juga tidak ada orang yang boleh memberi syafaat yang akan diterima syafaat pada hari itu. Tak ada. Maknanya apa-apa sembahan yang kamu sembah di dunia dulu selain pada Tuhan, tidak ada. Okay. Kemudian ayat 19 Allah Ta'ala nak beri peringatan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dahsyatnya hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan paparkan semua sekali yang kamu pernah buat di dunia, termasuklah pandangan mata yang khianat dan juga apa yang tersimpan dalam dada kamu. Maknanya kejahatan-kejahatan yang kita tak sempat buat tapi kita pernah niat pun akan disebutkan pada hari itu. Termasuk pandangan mata untuk mencelakakan orang. Sebab orang-orang musyrikin Mekah, ketika mana Nabi keluar dakwah, kita pun tahu ayat ni, surah ni turun ketika mana Nabi duduk dakwah lagi di Mekah ni. Dan ayat ni turun ketika mana kemuncak Nabi berdakwah, orang akan lawan on the spot. Sekali Nabi bercakap, 10 patah musyrikin akan lawan dia. Nak sebut pada kita apa dia? Pada hari tu, hari orang ni duk ejek Nabi, hari orang ni duk buat pada Nabi ni, jumpa Nabi, saya nak beri contoh bagi faham. Bila mana Nabi masuk dalam kawasan Masjidil Haram, orang-orang yang lawan Nabi ni dia buat isyarat mata. Mari mari. Itu masuk kha'inatal a'yun, mata yang khianat. Tengok Nabi masuk, Abu Jahal pun beri isyarat mata pada kawan-kawan. Dah masuk dah dia. Dia dah masuk dah. Dah bangun pagi dah. Sebab tu kalau kita baca, Abu Jahal dan orang-orang yang suka lawan Nabi ni, mereka selalu duk intai Nabi ni keluar bila. Kalau kita baca riwayat peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan, Nabi baru-baru sampai, selesai perjalanan Nabi ni, Allah Ta'ala hantar Nabi, Jibril hantar Nabi turun balik di Mekah. Semalam dah bawa perjalanan panjang ni, pergi ke Masjid Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, tengok syurga neraka, semua Nabi tengok. Semua tu berlaku dalam satu malam. Dekat-dekat nak subuh tu, dihantar Nabi balik ke Mekah. Nabi sampai di kawasan Masjidil Haram tu. Orang yang pergi buat umrah dia akan nampak. Boleh rasa dah benda tu. Nabi duduk kawasan Sahnul Mataf, kawasan orang duk tawaf tu. Nabi bersandar di bahagian Kaabah yang ada. Nabi bersandar sebab apa? Bukanlah Nabi tak percaya apa yang Nabi lihat semalam. Nabi fikir, macam mana aku nak cerita pada orang benda yang berlaku pada aku semalam. Waktu tu awal subuh lagi. Waktu sahur. Tak sempat masuk lagi subuh. Nabi duk fikir sehingga masuk waktu subuh. Dan Nabi salat. Sebab perintah salat dah valid pada waktu tu. Selesai Nabi salat, yang pertama lalu, tuan-tuan boleh bayang, yang pertama lalu Abu Jahal, yang pertama sekali lalu. Awal pagi bangun nak cari pasal dengan orang ni. Maknanya rajin lah nak balah dengan orang ni, yang jenis berakhir balah dengan orang ni. Sebelum subuh bangun dah, cari Muhammad ada kat mana. Pasar, kedai tak buka lagi, dia bangun dulu. Dia tengok Nabi Muhammad termenung, dia buat muka macam empathy lah pada Nabi. Tanya Nabi, ma bikaya Muhammad, apa yang kamu, ataupun apa jadi pada kamu wahai Muhammad. Nabi kata, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Nabi sebut pada Abu Jahal. Tuan-tuan tahu Abu Jahal ni, dia akalan dia tu macam-macam. Dia nak sakiti Nabi, dia nak bodohkan Nabi macam-macam. Okay. Dia dengar Nabi sebut Baitul Maqdis, dia pun tanya, bila kamu pergi? Dia kata semalam.
Nabi kata semalam. Sampai sini sebelum subuh tadi, dia pun petik jari, dia kata ni point sedap ni, orang nak cop Muhammad gila. Mana ada orang pergi Baitul Maqdis satu malam. Perjalanan paling laju waktu tu pun 40 hari, sebulan lebih. Tiba-tiba mari dia ni cerita semalam. Tapi muka Abu Jahal bukan muka yang nak menganjing ke. Tak ada. Muka dia sangat, kalau saya nak beri terjemahan, macam nak masuk Islam dah pagi tu. Muka tu dia dengar dengan teliti, satu-satu dia dengar. Nabi cerita begini, sampailah dalam riwayat tu sebut sehinggalah panas matahari mulai naik. Dah rasa dah, pasti tu dah rasa panas dah. Okay. Maka kata Abu Jahal, apa pandangan wahai Muhammad kalau aku kumpulkan orang dan kamu cerita balik pada orang? Dia beri cadangan. Nabi memang nak yang tu lah. Nabi nak cerita senang sebab orang dah kumpul. Jadi Abu Jahal pun kata, halumu ya ma'syara Quraisy, halumu ya ahla Makkah. Mari sekian wahai orang-orang Quraisy, mari sekian wahai orang-orang penduduk Mekah ni berkumpul, dengar cerita Muhammad. Muhammad pun cerita. Abu Jahal pun beredar ke belakang kumpulan orang ramai. Dia cari geng dia 2-3 orang, ambil pasir, letak atas kepala, ketawa terbahak-bahak sampai terguling-guling atas tanah. Dia kata pada orang, ni pun mu tak percaya lagi dia gila. Dengar apa dia duk cerita tu, jelas dia gila. Tapi muka tadi, muka masa subuh tadi, muka lain. Ni wajah lain ni, cerah tanah wajah lain. Okay. Saya nak sebut, pandangan mata tu nampak macam kesian, tapi penuh dengan hasad dan perancangan. Sebab tu ayat 19 Allah Ta'ala sebut, ya'lamu kha'inatal a'yun. Tuhan tahu pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Walaupun Abu Jahal tu menampakkan macam kesian pada Nabi, sebab nampak Nabi macam rungsing, tapi rupanya dia ada agenda. Kalau kita baca hadis tu, panjang hadis Isra' Mi'raj ni, sehinggalah Abu Jahal dia stop mempersendakan Nabi bila mana ada satu orang tanya soalan pada Nabi, orang Quraisy. Saya tak ingat nama. Quraisy tu masuk Islam lah sekali. Nabi duk cerita, habis Nabi cerita, dia bangun tanya soalan, bukan Abu Jahal, orang lain. Dia tanya Muhammad, dia kata, ya Muhammad, kamu kata kamu sampai ke Baitul Maqdis. Aku pernah sampai Baitul Maqdis. Dia cerita, berapakah bilangan tiang dalam Masjid Aqsa tu? Nabi pada waktu tu tergamam, sebab Nabi tak bilang pun waktu berhenti tu. Nabi sebagai orang lelaki, dia tahu tugas dia bukan pergi bilang tiang masjid. Tugas dia ada tugas lain. Okay. Tapi dalam riwayat sebut dipaparkan balik pada Nabi sehingga Nabi ni nampak berapa bilangan tiang tu. Dan Nabi pun jawab dengan jawapan yang betul. Nak beritahu pada dia sifat orang lelaki macam itulah. Tugas jumpa Tuhan, bukan bilang tengok kapek masjid baru ke lama, bukan. Itu bukan tugas. Tapi bila mana Abu Jahal tengok kawan tu tanya dan Nabi jawab dengan betul, terdiam Abu Jahal yang duk ketawa belakang tu. Abu Jahal pun fikir, apa yang aku nak kata pada Muhammad? Dia pun kata pada Muhammad, inilah sekuat-kuat sihir Muhammad. Cepat jin dia tanya. Tengok dia boleh jawab tepat sebab jin dia bagi maklumat. Jin dia pergi tengok sekejap, balik beritahu balik. Sebab Nabi macam diam sekejap pada waktu tu. Orang kalau dia tak nak terima, macam itulah sifat dia. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, Allah Ta'ala tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka buat pada Nabi. Sebab tu ayat 19 ni Allah Ta'ala sebut terang, kha'inatal a'yun, kerlipan mata yang khianat, dan juga apa yang tersimpan dalam dada, semua kami akan pamerkan, zahirkan pada hari kiamat nanti. Okay. Wallahu yaqdi bil haq, ayat yang ke-20. Allah Ta'ala lah yang akan menetapkan dengan kebenaran. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Dan yang telah menyeru dengan selain daripadanya, iaitu menyembah selain pada Allah Ta'ala, la yaqduna bi syai'in, mereka tidak dapat memutuskan apa-apa pun. Ini Allah Ta'ala perli pada berhala. Berhala yang kamu sembah tu tak akan dapat pelihara kamu, tak akan dapat jadi hujah untuk selamatkan kamu daripada letihnya hari ini ataupun dahsyatnya azab neraka nanti. Innallaha huwas samiul basir, sesungguhnya Tuhan Maha mendengar, Maha melihat. Sebab apa Allah Ta'ala tutup ayat 20 ni
dengan dua sifat dia, As-Sami' Al-Basir. Sebab tu kata para ulama, ayat ni dia menjadi tasliyah pada Nabi. Tasliyah ni maksudnya apa? Penenang bagi Nabi. Supaya Nabi tahu apa yang orang Mekah duk buat pada Nabi tu, Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala perhati. Cuma Allah Ta'ala tak nak ambil tindakan lagi. Sama juga kalau kita baca surah Isra' kan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang pertama tu tutup lagu tu. Sesungguhnya Tuhan Maha mendengar, Maha melihat. Maknanya Tuhan tahu Muhammad, kamu dah sempit dada dah duk mengadap kata-kata kawan ni. Duk mengadap tentangan, halangan, cemohan, tomahan, semua dah terima. Tuhan dengar. Bukanlah Tuhan saja-saja nak biarkan kamu sakit hati, lemah semangat kerana benda tu. Tapi Tuhan telah menyimpan sesuatu yang lebih besar. Sebab tu kalau kita tengok Abu Jahal, kemuncak dia mati dalam perang Badar. Dia dibunuh oleh budak muda yang bunuh dia. Budak muda yang bunuh dia. Waktu dia ditikam, saya tak ingat nama dua orang budak tu. Satu orang tikam kot depan, satu orang tikam kot belakang. Waktu dia dibunuh tu, dia ditikam tu, dia tak mati on the spot. Dia jatuh pada kuda dia tercungap-cungap nyawa-nyawa ikan. Dia tanya orang, siapa yang bunuh aku? Maka jawab orang-orang yang ada pada waktu tu, yang bunuh kamu ialah orang yang pernah kamu persendakan dulu di Mekah. Budak muda. Dalam nak mati tu, dia boleh keluar satu kalimah sombong lagi. Dia kata, tak ada dah ke sahabat yang gagah nak bunuh aku? Kurang ajar punya Abu Jahal. Nak mati dah pun. Nak mati dah duk cakap lagu tu lagi. Maknanya 3 patah lagi mati dia. Okey. Sehingga datang Abdullah bin Mas'ud, tikam bagi mati habis. Selesai orang tu. Manusia sombong dia tu, siapa nak habis nyawa, sombong lagi. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, bila mana selesai perang Badar, Nabi himpunkan nama-nama yang dah Nabi aim untuk dibunuh antaranya Abu Jahal. Lebih kurang 9 ataupun 10 orang yang di-aim. Nabi himpun, Nabi susun siap-siap, suruh sahabat susun. Nabi mengadap kepada 9 ataupun 10 mayat ni. Nabi kata, inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kami telah dapati janji Tuhan kami benar. Kami menang dalam perang Badar. Adakah janji Tuhan kamu benar, iaitu berhala? Lepas tu Nabi suruh para sahabat simpan, maknanya tanam mayat tu. Umar Al-Khattab tanya Nabi, ya Rasulullah, apa faedah bercakap dengan orang yang dah mati? Tak ada faedah pun. Sampai nak kena buat macam satu upacara pula, himpun, nak bercakap dengan kawan tu. Nabi kata, ketika mana aku bercakap, Allah Ta'ala kembalikan semua yang mati tu, roh mereka masuk balik dalam jasad. Mereka dengar. Antara yang dengar ialah Abu Jahal. Sangat beri perhatian dengar, kata Nabi. Dan Abu Jahal, kalau Tuhan beri dia kekuatan untuk dia jawab, dia akan jawab pada waktu tu. Dia akan kata, janji Tuhan kami palsu. Janji Tuhan kamu benar, wahai Muhammad. Tujuan apa Tuhan buat macam tu? Tujuan nak bagi kawan tu menyesal sepanjang waktu dia duduk dalam kubur tu. Sampai hari ni Abu Jahal duduk menyesal, duduk menengung dia dalam kubur. Menyesal, aku lawan Muhammad tak sampai 20 tahun pun lawan Muhammad. Tapi aku telah menempah neraka sampai bila-bila. Maknanya benda tu dia panggil penderitaan mental dalam kubur. Sebab penderitaan ni dia bukan hanya derita badan, dia juga derita dari segi emosi. Dan derita emosi ni lagi bahaya dan lagi teruk kesan dia berbanding derita badan ni. Satu orang, sebab tu kita tengok sahabat yang dipukul oleh orang-orang yang lawan, mereka okey, sakit tu sakit lah, okay. Tapi emosi dia orang sehat. Dia orang tahu Tuhan yang akan melihat, mendengar apa yang dia orang kena. Sebab tu Bilal bin Rabah, Khabbab al-Arat, Sumayyah ni, apa-apa semua ni, mereka semua kena teruk, tapi mereka tak patah semangat. Sebab mereka emosi tu okey. Sebab tu kalau tengok, penderaan emosi lebih teruk berbanding penderaan fizikal. Ada orang fizikal elok tapi tiba-tiba murung, emosi tak stabil. Kerana emosi tak stabil itulah dia akan pergi kepada tak percaya Tuhan, tak percaya orang tertentu, tak percaya golongan tertentu, ataupun kita sebut trauma hari ni. Nak beritahu pada kita, antara seksaan dalam kubur dan juga seksaan di neraka ialah seksaan mental. Sebab tu ada hadis Nabi sebut,
Antara tugas malaikat yang menjaga neraka ni, hari-hari pergi kata ke kawan yang jadi ahli neraka tu. Maknanya pergi, orang Terengganu kata menganjing lah. Pergi dekat Abu Jahal, kawan tu duduk dalam neraka, itulah bodoh lawan Muhammad tu, kau dah masuk neraka. Esok mari pula sebut lagi. Hari-hari kena benda lagu. Dia ibarat warden J masuk dalam sel J, jumpa kawan tu banduan kata, tu lah curi sangat, kan dah duduk dalam ni, curi banyak lagi, lama sikit duduk dalam ni. Kata-kata tu memang, orang kata apa, perkataan sarkastik ni dia boleh melukakan hati orang. Dia jadi kawan tu stres, hulur makanan pun tak boleh makan hari tu. Nak beritahu pada kita, mental, penderaan mental sangat-sangat bahaya pada manusia. Dan itu juga ada dalam neraka ataupun ada dalam kubur tu sendiri. Kemudian ayat yang ke-21, Allah Ta'ala sebut ayat 21, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Okay, ayat 21 ni Allah Ta'ala nak tarik perhatian orang-orang yang lawan Nabi ni. Allah Ta'ala minta dia orang tengok satu benda, cara mudah untuk kamu ni fikir apa yang Muhammad bawa ni betul ataupun salah. Okay. Awalam yasiru, Tuhan kata, dan apakah mereka itu tidak berjalan ataupun bermusafir fil ardi, di atas muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim, lalu mereka melihat dalam perjalanan mereka tu tempat-tempat yang pernah kami azab ataupun kesudahan kaum-kaum yang pernah kami azab sebelum pada mereka. Orang Mekah ni, bumi Mekah ni di Arab Saudi hari ni, kalau mereka berjalan nak pergi ke Syam, mereka akan lalu satu tempat nama dia Madain Saleh hari ni. Madain Saleh ni ialah tempat kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Kota-kota Madain tu mari daripada perkataan Madinah. Hari ni dia panggil Al-Hijr. Kerajaan Saudi namakan dia Al-Hijr ataupun Madain Saleh, dua-dua tu lah. Okay. Setengah-setengah package umrah dulu dia ada ziarah sini. Okay. Madain Saleh ni dia sempadan nak masuk ke Syam. Antara Hijaz dengan Syam itu laluan dia. Okay. Jadi orang Mekah mereka selalu buat perjalanan pergi ke Syam ataupun pergi ke Yaman. Dua-dua tempat ni mereka pergi. Bila mana mereka nak pergi ke Syam, mereka akan lalu Madain Saleh. Dan mereka tahu Madain Saleh ni ialah tempat kaum Nabi Saleh kena azab sebab lawan dan juga sembelih unta mukjizat Nabi Saleh tu. Mereka nampak, mereka tahu sejarah tu. Kita boleh tengok kaum Samud ni antara kaum yang hebat. Sebahagian riwayat Israiliyat mengatakan kota tu Al-Hijr tu, Madain Saleh hari ni, di situ ada lebih kurang 1000 kota zaman tu, zaman Nabi Saleh, yang hebat, yang dipahat di bukit-bukit ni, bangunan yang hebat. Kalau kita pergi Madain Saleh ni, kita akan perasan dia ada satu batu besar, bukit, dia ditarah di bukit itu macam pintu gerbang sesuatu, dan itu ialah kubur Madain Saleh, kubur kaum dia. Allah Ta'ala hanya kekalkan kubur saja, bandar yang hebat tak ada. Nak tunjuk pada kita apa? Hebat mana pun kamu, dia akan berakhir di situ. Dia akan berakhir di kubur tu. Tapi kalau kita pergi hari ni, yang ada tu batu-batu yang membentuk kubur je lah. Yang lain tu padang pasir semua sekali. Tak ada benda lain. Okay. Dan kaum Samud ni kaum yang hebat. Dari segi tubuh badan pun mereka lagi besar berbanding Arab ni. Sama juga dengan kaum Ad. Orang Mekah, mereka pergi ke Yaman, mereka pergi ke Syam. Kalau mereka pergi ke Syam, mereka akan lalu kawasan nama dia Madain Saleh. Kalau mereka pergi ke Yaman, mereka akan lalu kawasan nama dia Iram. Kita baca Quran kan, Iram dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Iram ni ialah kota kaum Ad. Hebatlah. Dia sempadan antara Saudi dengan Yaman, kawasan tu. Kan kalau tengok dulu Aramco, satu syarikat syarikat oil and gas Arab Saudi yang besar. Mereka buat galian situ, mereka jumpa beberapa tulang yang besar. Wallahu a'lam lah, tulang tu tulang manusia zaman Mada. Okay. Cuma kawasan yang dia orang buat tu, arkeologi tu ialah kawasan Iram, kawasan kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ni Tuhan sebut dia punya tubuh badan besar, 60 hasta mengikut riwayat yang sahih.
Riwayat yang sahih kata 60 hasta, sebab manusia ni dia tak akan tinggi lebih pada Nabi Adam. Nabi Adam 60, mereka takat tu lah 60. 60 hasta ni tinggi mana? Bangunan 4 tingkat, 5 tingkat. Itu ketinggian biasa bagi kaum Ad. Ada satu pengkaji, dia orang Eropah tapi dia wakil pada Aramco tu lah. Dia jumpa satu tempat tu, ada satu tengkorak besar, tengkorak tu yang dia gali tu ialah lubang mata, dan dia boleh masuk dalam tu. Besar lah orang tu. Main tengkorak tu, mata tu dia boleh berdiri dalam bahagian mata tu, boleh berdiri situ. Wallahu a'lam, tak tahulah itu rangka kaum Ad ke, wallahu a'lam. Okey. Cuma nak sebut pada kita, kaum yang hebat tu Tuhan tenggelamkan, hilang, tak wujud dia orang. Kehebatan dia orang pun hilang, keturunan dia orang pun hilang. Tidak ada zaman kita ni nasab sampai pergi kepada kaum Ad, tak ada dah. Dah habis dah. Cerita kaum tu dah habis. Okey. Kaum Ad lagi hebat pada Quraisy. Kaum Samud lagi hebat pada Quraisy. Tiba-tiba Quraisy nak ikut perangai Ad dengan Samud ni, lawan juga Rasul. Tak padan. Sebab kaum Samud dia punya kerajaan lagi besar, Ad dia punya kerajaan lagi besar. Quraisy hanya pegang Mekah, lembah tu saja. Bukan pegang Arab Saudi. Arab Saudi ini besar, dia orang pegang lembah tu je. Tu pun lawan Nabi sakan macam Ad dengan Samud juga. Sebab tu ayat 20 ni Tuhan kata, awalam yasiru. Kenapa kamu berjalan tu kamu tengok? Sebab tu ayat 21 Tuhan kata, kanuhum asyaddu minhum quwwah. Mereka itu dahulunya asyaddu minhum quwwah, lebih hebat dan lebih kuat kekuatan mereka. Wa atharan, dan peninggalan-peninggalan mereka itu masih lagi ada di muka bumi sekarang. Fa akhadhahumullah, lalu Tuhan menghukum mereka bidhunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq, dan tidak ada pun bagi mereka itu daripada Allah pelindung-pelindung yang mereka boleh lindung diri mereka. Nak sebut pada kita, orang Mekah, cara Tuhan nak tarik dia orang fikir apa yang Muhammad buat ni betul ataupun salah, ataupun kamu nak ikut tak nak ikut, kamu tengok di kiri dan kanan negara kamu. Kamu pergi ke barat, itu laluan kamu menuju ke kawasan Syam, situ ada Madain Saleh. Kamu nak pergi ke bahagian timur, bahagian selatan, kamu akan lalu kawasan Yaman. Sebelum sampai ke Yaman, kamu akan jumpa Iram. Nak tunjuk pada kita bahawasanya, lihatlah atas muka bumi ni tempat-tempat orang yang dilaknat. Sebab tu ada satu hadis Nabi, bila mana Nabi nak pergi perang Tabuk, Nabi lalu kawasan tu. Sampai kawasan Madain Saleh tu, sampai situ. Sahabat-sahabat pun letih sebab Madain Saleh tu dah jauh dah. Madinah nak pergi ke Tabuk ni 700 ataupun 800 km. Di pertengahan jalan tu, lebih kurang 300 km lebih, dah berjalan musim panas ni. Sahabat berhenti, kebetulan berhenti tu di kawasan Madain Saleh. Dia orang dah buat unggun api dah, nak masak ni, dah lapar. Tiba-tiba Nabi kata, ni kawasan kaum Samud. Semua naik atas kenderaan masing-masing. Tepung yang telah diuli pun tinggal, jangan ambil. Ini kawasan kaum yang diazab. Okay. Semua duduk dengar Nabi beri tazkirah. Nabi beritahu, daripada pokok, daripada batu ni lah keluarnya unta Nabi Saleh, dan di sinilah dia disembelih oleh kaum ni. Nabi tunjuk, wa yakhruju min hadzal fajj wa yuzbahu min hadzal fajj. Dia telah keluar daripada kawasan ni dan dia telah disembelih di kawasan ni. Allah Ta'ala nampakkan pada Nabi seolah-olah macam Nabi hidup zaman tu. Ini mukjizat Nabi. Nabi cerita benda yang dah lepas, exactly, fakta. Okay. Kemudian Nabi kata, semua kaum Samud itu telah diazab mati dalam azab 7 hari 6 malam, kecuali satu orang, Nabi kata, yang bernama Abu Rughal ataupun Abu Righal. Abu Rughal ni dia duduk kat mana waktu tu? Dia duduk di Mekah waktu tu. Nabi kata, dengan sebab kemuliaan kota Mekah, dia kaum Samud ni, yang nama Abu Rughal ni salah seorang daripada kaum Samud, tak kena azab. Dengan sebab kemuliaan kota Mekah, dia keluar pada Mekah, dia mati. Nabi boleh cerita macam Nabi hidup zaman tu. Ini riwayat yang hasan, diterima oleh para ulama. Nak tunjuk pada kita, bila mana pergi tempat-tempat yang diazab, kaum pernah diazab tu, pergi dengan cara beringatlah. Bukan pergi nak bersukaria, bukan.
Dia ada khilaf lah di kalangan para ulama. Kalau orang tanya saya, boleh tak pergi tempat ni? Sebab ada orang dia tak nak pergi. Dia boleh pergi, tapi kita pergi, kita nak ambil ibrah daripada kawasan tu. Pergi tu carilah orang yang boleh cerita fakta yang betul. Jangan dia boleh tengok, batu ni elok ni, buat balik ni, buat ubat sakit perut. Tu masalah. Maknanya dia cerita benda betul. Sama macam saya duduk di Jordan dulu, laut mati Jordan. Ramai orang nak pergi laut mati Jordan ni, sebab dia punya kandungan garam tu dan macam-macam lah benda yang baik lah. Laut mati ni pun masih khilaf di kalangan para pengkaji. Adakah ia benar tempat kaum Nabi Lut diazab situ? Ada perbahasan di kalangan para ulama. Cuma ada satu orang daripada Perancis, dia buat kajian laut mati. Laut mati ni kita turun tara mana pun kita tak akan dapat turun. Sebab keapungan dia tu tinggi, density dia tu tinggi, menyebabkan kita akan sentiasa. Jadi orang yang tak pandai berenang, gilah berenang situ, tak akan matinya. Confirm tak mati situ, sebab cuma pedih lah, kita punya badan tu pedih. Okay. Satu orang pengkaji daripada Perancis, dia bawa satu alat. Dia turun dengan alat tu, dia boleh turun sampai ke dasar. Saya tak pastilah kajian tu betul atau tidak, tapi dicerita oleh ramai orang-orang Jordan sendiri pun duk cerita. Okay. Bila mana dia sampai ke dasar tu, dia tengok di bawah laut mati tu bandar-bandar, bangunan-bangunan yang diseliputi garam bawah tu. Jadi dia percayalah itu ialah Pompei. Orang-orang Eropah dia percaya cerita yang mirip dengan cerita kaum Lut ni ialah penduduk Pompei, dia panggil. Nama kota tu Pompei. Dengan sebab mereka duk buat homoseksual ni, mereka dijongkir balik kan. Tapi kita percaya itu cerita Nabi Lut lah, kaum Nabi Lut. Okey. Wallahu alam, ada yang kata itu ialah sekadar tempat, sebab dia ada satu lagi tempat di Iraq, benda yang lebih kurang juga. Tapi yang pastinya kerajaan Jordan telah gazetkan dia sebagai tempat pelancongan dan dia ada bayaran khusus nak masuk. Bahkan ada hotel peranginan pun situ. Jadi kalau kita pergi, kita nak ibrah Nabi Lut tak berapa sangat situ. Tuan-tuan pergi situ macam pergi kat pantai tempat kita. Ada Mak Saleh tak apa nak pakai baju duduk sidai tu. Nak ingat Nabi Lut, apa duk tengok kawan tu? Tak ada dia ingat Nabi Lut dah duk tu. Okay, duk ingat benda lain dah. Okey. Cuma nak sebut pada kita, duk tengok dia orang bersalut dengan tu lah, dengan tanah tu. Okey. Jadi iyalah kadang-kadang tak capai target tu sebenarnya. Tapi saya sendiri pernah lah pergi. Kita pergi ada program-program satuan kita pergi. Cuma situ biasa orang pergi, kalau nak kata ikut sunnah lah, menangis apa semua tu, memang tak jumpa lah orang Melayu yang pergi menangis situ. Setakat yang kita pergi, kita bawa orang Malaysia, dia cari kat mana jual barang kosmetik ni nak beli buat balik tu. Dia tak nampak sangat lah benda tu. Cuma nak beritahu benda tu pun khilaf lah di kalangan para ulama. Okay. Cuma nak beritahu sama lah macam kita pergi ke Mesir pun, kita pergi dekat piramid tu. Hakikatnya negeri Mesir tu ialah negeri yang pernah kena laknat Tuhan lah dulu. Cuma Tuhan kekalkan 3 piramid tu. Khafra, Mankara, dengan ada satu lagi yang ujung, 3 yang kita biasa tengok di Giza tu, yang 3 sederek tu, yang tak boleh dibuka lagi oleh mana-mana orang. Kita boleh masuk lah. Dia ada piramid yang besar, saya pergi boleh masuk, tapi dia ada satu pintu tak boleh buka lagi. Dia macam mangga kita je. Tak tahu sebab apa tak boleh buka. Cuma orang Mesir percaya mangga tu dikunci dengan sihir, bukan dikunci dengan anak kunci biasa. Sebab tu kita tengok ada orang yang pergi situ kadang-kadang histeria lah, apalah. Boleh jadilah. Sebab memang kita tahu kemajuan Mesir zaman Nabi Musa ni ialah sihir waktu tu. Benda tu boleh terima lah. Dan baru ni pun kita tengok ada satu tapak arkeologi baru di kawasan tu. Dia orang jumpa, dia orang keluarkan beberapa mumia yang masih elok lagi, sekitar 2500 tahun yang dulu. Wallahu a'lam, kita pergi dan kita dapatkanlah orang yang terbaik boleh cerita benda tu. Itu benda, dan kita kena tahu Firaun ni pun dia punya kawasan jajahan dia besar. Kalau kita biasa nampak piramid di Mesir, tapi sebenarnya piramid lebih banyak di Sudan, tapi kita tak perasan tu. Sebab kawasan tu pun dia agak terpinggir jauh. Sebab tu orang percaya bahawa sebab Sungai Nil ni dia lalu juga negara Sudan ni, dia lalu negara Sudan. Sebab Firaun ni kawasan pemerintahan dia lah, sepanjang-panjang Sungai Nil tu ialah pemerintahan dia dulu. Hebatlah Mesir ni, kita jangan bayang Firaun
Firaun macam negara Mesir ni. Negara Mesir zaman Firaun ialah negara yang maju, negara yang cantik, negara yang bertamadun. Mereka ada tamadun Mesir purba lagi. Sebab tu kalau tengok dia orang antara yang awal buat kertas tulis kitab ni Mesir. Dia ada pokok papyrus tu yang dia orang duk buat kertas tu. Pokok papyrus tu dikeringkan, dibuat kertas, dia orang tulis apa atas pokok tu, atas kertas tu, dia orang akan tulis sihir, mantra sihir. Ataupun lukisan holografi apa semua tu lah. Okay. Cuma nak beritahu bahawasanya Tuhan sebut pada ayat yang ke-21 ni, wa atharan fil ard. Kesan peninggalan mereka tu cukup banyak. Sangat-sangat banyak. Kawasan kita pun ada. Kawasan-kawasan kita ni, candi tu. Ini semua kesan orang-orang yang agama lain dulu. Kita jangan ingat hak yang Nabi tu betul lah yang Nabi. Cuma kita pergi tengok macam mana Tuhan boleh tukar keadaan tu. Boleh tukar keadaan. Cuma kita pergi, jangan kita buat benda yang pelik-pelik. Kita pergi, kita tengok, kita ambil ibrah dan kita tengok bagaimana orang yang hebat Tuhan boleh hilangkan semua. Tuhan tinggalkan sikit saja kesan dia. Sebab tu kalau kita pergi ke Mesir, kita tengok Firaun tu hebat. Kita pergi tengok kawasan-kawasan dia. Kita pergi lalu azan tu sekejap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Okay, kita sambung sikit lagi. Allah Ta'ala sebut pada ayat 21, kanuhum asyadda minhum quwwah. Mereka yang pernah lawan Tuhan itu daripada kalangan yang kuat. Wa atharan, dan banyak kesan-kesan peninggalan yang mereka buat tu ada atas muka bumi ni. Cukup banyak. Okey. Fa akhadhahumullah. Allah Ta'ala ambil tindakan dengan sebab dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Ayat yang ke-21 ni perintah Allah Ta'ala suruh kita keluar daripada tempat kita duduk dan kita tengok apa yang ada atas muka bumi.
Sebab tu perintah keluar musafir untuk ambil ibrah ni ialah benda yang dituntut dalam agama kita. Berjalan ni, agama Islam ni di antara agama yang ada anjuran tu suruh kita berjalan, tapi bukan berjalan mengarut lah, berjalan cari ibrah. Tapi kau tengok bangsa yang paling banyak travel atas dunia ni ialah bangsa Eropah sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan tengok Mak Saleh ni merata tempat ada. Di mana-mana tempat. Saya pernah tanya satu orang Mak Saleh masa pergi di Pulau Pontian Terengganu. Okay. Sebab bangsa ni lah bangsa yang suka travel. Muda ke tua. Okay. Macam mana dia orang travel? Dia kata dia orang akan kerja setahun, kumpul duit gaji setahun, lepas tu dia orang akan cuti setahun untuk travel. Habis setahun tu balik kerja balik setahun, cuti balik setahun. Dia punya trend lagu tu. Sebab dia orang gaji mahal. Kalau orang Britain ni, dia punya pendapatan per kapita dia tinggi. Setakat dia pergi Pulau Pontian, hotel semalam 500, dia orang rasa murah. Kita tak pergi dah. Saya orang Terengganu pun tak pernah pergi kawasan yang 500-600 semalaman tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia suka tengok. Tapi dia tadabbur lah. Tapi tadabbur dia sebagai seorang yang tak ada agama macam tu lah. Sebab tu dia tengok ada setengah orang, mereka bangsa Eropah ni jadi jatuh hati dan akhirnya dia berkhidmat pada tempat tu. Setengah-setengah. Tuan-tuan tengok Makdan tu antara Eropah yang jatuh hati sampai boleh cakap Terengganu pekat pada kita lagi. Dia punya Terengganu dia tu sampai masuk Islam pun. Dia bermula dengan tengok hidupan laut itu. Dia jadi rasa dia boleh cerita. Saya pernah jumpa Makdan ni, dia boleh cerita sejarah Pulau Pontian yang saya tak tahu. Dia kata Pulau Pontian ni bukan orang Terengganu. Dia asal orang Indonesia, keturunan Lanu duduk situ. Dia cerita. Lepas tu dah dapat warga negara apa semua, dia orang buat. Sebab tu dia ada pulau tu dia panggil kawasan Lubuk Hantu. Sebab perangai macam hantu ke tak tahulah. Lanu kan kebanyakannya. Tapi dia orang tu asal Indonesia lah yang datang situ. Okay, cuma nak beritahu, dia punya appreciate sejarah tempat orang sehingga dia tahu. Dan manusia ni memang macam tu pun. Kau tengok, kita, sejarah negara kita tak peduli sangat. Sejarah negara orang kita berminat lebih. Saya duduk di Jordan, kita tahu sejarah negara Jordan. Kota Petra yang orang duk kata kaum Samud, rupa-rupanya dia bukan kaum Samud, dia Nabatian. Tanya orang Jordan tak tahu pun. Tak tahu apa. Dia bangsa sendiri ni dia kurang hargai sikit lah. Okay. Cuma bila mana kita keluar kita tahu, kita juga memiliki sejarah. Sebab tu sejarah ni penting. Satu bangsa tu jadi hebat dengan sebab dia menyimpan sejarah. Kalau dia tidak menghargai sejarah, dia mengulangi sejarah bangsa tu. Kita ada sejarah kita pernah dijajah. Kalau kita tak perhati kisah penjajahan tu, tak mustahil kita dijajah kali kedua. Sebab tu peranan sejarah. Quran, dia cerita sejarah. Dia suruh kita tengok balik sejarah. Tujuan dia apa? Sejarah orang bodoh tak berulang balik pada kamu. Itu maqasid ataupun tujuan utama Quran. Sebab tu ayat 21 ni ayat yang besar, suruh kita tengok banyak tempat atas dunia dan kita belajar daripada apa yang kita tengok, daripada apa yang kita nampak, bahawasanya rahmat Tuhan itu luas dan jangan cabar kekuasaan Tuhan. Siapa cabar kekuasaan Tuhan, Tuhan akan hilangkan nasab keturunan dia sampai rapat, tak ada. Yang tinggal 1-2 tanda saja. Kaum-kaum yang hebat ni, kaum Samud, kaum Ad, semua yang pernah lawan Nabi mereka. Okay. Jadi kita berpada situ je lah kot sampai ayat yang ke-21. Kita akan sambung balik ayat yang ke-22 pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.